Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Zarifah Meti Muhaiddin. Nombor metrik saya ialah 06 TSB 20F2041. Hari ini pada subjek MPU 23052 Sains, Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam, kumpulan saya akan menerangkan tentang tajuk memahami wahyu sebagai sains, teknologi dan kejuruteraan, pengertian wahyu dari segi Islam. Wahyu dari aspek bahasa ialah wahyu adalah apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang pilihannya, dan ia merupakan hidayah dan ilmu yang diberi secara rahsia dan tersembunyi, bukan diperolehi melalui cara biasa. Wahyu dari aspek keilmuan Islam pula ialah wahyu adalah apa-apa yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya melalui perantaraan Malaikat Jibril dalam bentuk yang bertulis atau yang tidak bertulis, yang mengandungi syariat bagi menguruskan kehidupan manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, wahai Muhammad, sebagai kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang diutus kemudian daripadanya, dan kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub serta nabi-nabi keturunannya, dan Nabi Isa dan Nabi Yaqub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, dan juga kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur, daripada surah An-Nisa ayat 163. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu, bertanyalah kamu, wahai golongan musyrik, kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahuinya. Daripada surah An-Nahl ayat 43. Daripada ayat di atas menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan bahawa semua para rasul dan nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Sekian daripada saya, Siti Aisyah Zarifah Meti Muhaiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad Amin. Nombor matrik saya ialah 06DSB20F2025. Pada hari ini, saya akan memperbentangkan bahagian 3.1.2 daripada bab 3 yang telah grup 1 dan grup 2 kolaborasi untuk menghasilkan video ini. Bab 3.1.2, Peranan wahyu menurut Islam. Definisi wahyu. Apakah itu wahyu? Wahyu dalam segi bahasa ialah apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada orang pilihannya, manakala dari segi istilah pula, segala apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Taala secara rahsia kepada Nabi dan Rasulnya seperti Al-Quran dan Hadis. Jadi wahyu mempunyai dua peranan, iaitu peranan kepada individu dan peranan kepada masyarakat. Peranan yang pertama, wahyu adalah untuk menjelaskan akidah Islam. Wahyu Allah SWT diturunkan bagi menjelaskan maksud akidah, peranannya dalam kehidupan, faktor-faktor naik turunnya akidah dan sesuatu yang boleh merosakkan akidah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 19, tidakkah mereka melihat dia memikirkan bagaimana Allah mencipta makhluk-makhluk pada mulanya, kemudiannya ia akan mengembalikannya hidup semula sesudah mati? Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wahyu adalah untuk menerangkan syariat Islam. Wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT adalah sebagai menjelaskan hukum syariat dalam sesuatu kehidupan manusia, sebagai penjelas kepada syariat dan panduan dalam pelaksanaan tersebut, dan Al-Quran diturunkan bagi memastikan syariat difahami oleh manusia dari aspek maksud dan pelaksanaannya. Yang ketiga, menjadikan panduan hidup manusia dalam menguruskan dunia. Dalam Al-Quran juga menjelaskan panduan hidup manusia dalam menguruskan sesuatu dunia. Urusan hidup manusia yang meliputi emosi, rohani, akli, jasadi dan nafsu hanya mampu diatur mengikut acuan Allah SWT hanya melalui panduan Al-Quran. Yang keempat, menegakkan keadilan. Dalam ayat Al-Quran juga menerangkan mengenai keadilan yang perlu dilaksanakan dalam kehidupan. Keadilan ini sukar sangat dituntut dalam Islam untuk melahirkan umat yang berakhlak. Yang kelima,
Memelihara maruah. Memelihara maruah merupakan peranan yang tinggi. Tindakan yang membelakangkan maruah boleh mendatangkan kerosakan yang besar kepada umat. Kerosakan dan kefasadan yang melanda alam ini adalah disebabkan kealpaan para saintis, teknorat terhadap nilai maruah manusia. Akhir yang keenam adalah wahyu adalah untuk memelihara nyawa. Nyawa merupakan ciptaan unik kepada kejadian manusia dan ia menjadi keutamaan untuk dipelihara. Nyawa tidak boleh diambil kecuali atas sebab yang dibenarkan oleh syarak. Sebagai contoh, hukum bunuh boleh dikenakan ke atas pembunuh di bawah kes kisas. Syariat Islam mengharuskan segala benda yang boleh menyelamatkan nyawa dalam waktu yang sama mengharamkan segala sesuatu yang boleh merosakkan nyawa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Farhani binti Ramlan. Nombor batik saya 06DSP20F2003. Sekarang saya akan membentangkan tentang pelaksanaan syariah Islamnya dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Utamakan yang utama. Islam menjadikan aulawiyat atau keutamaan dalam melaksanakan sesuatu perkara. Mengelakkan kemudaratan demi mencari kemaslahatan adalah sangat diutamakan. Mendahulukan yang wajib lebih diutamakan daripada sunat. Mengutamakan kepentingan ramai adalah wajar didahulukan daripada kepentingan individu. Sebarang kegiatan sains, teknologi dan kejuruteraan hendaklah memberikan keutamaan kepada memelihara peranan syariah. Para saintis, teknorat dan jurutera seharusnya meletakkan keutamaan memakmurkan alam daripada mencari keuntungan dan kemasyhuran. Pelaksanaan sesuatu perkara hendaklah merujuk kepada mengutamakan agama, nyawa, akal, keturunan, maruah dan harta. Matlamat tidak menghalalkan cara. Islam mengakui keperluan untuk membuat kajian tentang alam. Manusia dibenarkan untuk menerokai daratan, lautan dan ruang udara untuk tujuan pengimarahan alam. Ciptaan dan penemuan inovasi yang melibatkan teknologi kejuruteraan adalah bukti kehebatan akal manusia untuk keperluan dan kemaslahatan hidup manusia. Namun begitu, syariat menegaskan setiap operasi untuk menghasilkan ciptaan dan rekaan hendaklah menghormati peraturan dan etika Islam. Tiada istilah untuk mencapai maklumat keperluan manusia sebarang kaedah boleh diguna pakai dan menghalalkan proses yang berjanggah dengan syariat. Dunia hari ini mempamerkan kerakusan manusia untuk maju dan moden hingga bergelar kuasa besar dunia melalui proses pengorbankan alam. Sebagai contoh, ujian nuklear di lautan telah mengakibatkan berlakunya kerosakan pada lapisan perut bumi yang menjadikan punca berlakunya tsunami. Pelaksanaan kajian menepati syariat. Yang pertama, pelaksanaan syariat dalam sains, teknologi dan kejuruteraan mengutamakan nilai keagamaan yang lebih fokus kepada etika dan adab dalam membangunkan alam. Yang kedua, peraturan dan hukum yang melibatkan halal, haram, sunat, harus dan makruh serta subahat hendaklah menjadi asas rujukan dalam pelaksanaan setiap proses kerja. Yang ketiga, sebarang ciptaan, penemuan, kajian dan penyelidikan sewajarnya mengambil kira kepentingan prinsip dan etika syariat Islam. Yang keempat, kegagalan mematuhi prosedur ini akan menyumbang kepada ketidakstabilan dan kepincangan pengurusan alam. Yang kelima, andai berlaku pertembungan antara kepentingan keperluan manusia dan pemeliharaan alam, maka syariat menetapkan untuk memilih kemudaratan yang minima. Mencegah lebih baik daripada mengubat. Syariat Islam menetapkan prinsip mencegah adalah menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kerja manusia. Yang kedua, prinsip pencegahan yang diminta oleh syariat Islam adalah untuk menolak dan mengelakkan berlakunya kerosakan. Contohnya, Islam mengharamkan perbuatan mendekati zina. Maksud mendekati itu adalah termasuk berdua-duaan atau sesuatu tindakan yang boleh membawa zina. Larangan perbuatan yang boleh membawa kepada zina adalah dianggap langkah pencegahan bagi mengelakkan zina dan lahirnya anak luar nikah.
Kajian sains dan rekaan teknologi serta kejuruteraan hendaklah mengambil langkah pencegahan dalam segenap aspek dari mula hingga akhir. Akibat yang besar akan menimpa umat manusia apabila langkah-langkah pencegahan tidak diambil kisah. Prinsip pencegah sewajarnya menjadi agenda utama para saintis, teknokrat dan jurutera melaksanakan tugasan mereka. Pengabaian prinsip ini akan menempas suatu pengurusan kos yang lebih besar serta pengorbanan masa yang bukan kepalang. Justru itu, fikirkan aspek pencegahan sebelum bertindak. Akidah diutamakan, syariat didahulukan. Yang pertama, akidah yang merupakan tunjang bagi terbangunnya insan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dipandang rendah dalam apa jua pelaksanaan hidup manusia. Yang kedua, syariat adalah peraturan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan panduan hidup bagi mengundang rahmat dan berkat. Yang ketiga, integrasi pelaksanaan akidah dan syariat akan membuahkan keadaan yang harmoni bagi pembangunan model insan dan pembangunan material sesebuah negara. Pelaksanaan aktiviti sains, teknologi dan kejuruteraan haruslah mendahulukan keperluan akidah sebagai teras pengurusan penyelidikan. Yang kelima, dalam waktu yang sama, syariat menjadi keutamaan bagi seluruh perancangan program, aktiviti dan hasil kajian menepati kehendak syariat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adam Hafiz. Saya akan terangkan tentang prinsip etika Islam dalam sains, teknologi dan juga kejuruteraan. Okey, yang pertama ialah etika. Etika bermaksud tingkah laku yang baik dan hidup yang bahagia. Kedua ialah satu pakej panduan yang mengurus sesuatu perkara secara terbaik. Okey, yang kedua ialah moral. Moral berasal daripada bahasa Latin moralitas, iaitu yang bermaksud tingkah laku yang baik dan juga konsep baik dan buruk ditentukan oleh agama, budaya dan adat sesebuah bangsa. Okey, yang ketiga ialah akhlak. Akhlak berasal daripada bahasa Arab khuluq yang bermaksud tingkah laku yang baik yang menjadi amalan kehidupan kita. Akhlak juga ialah konsep baik dan buruk yang ditentukan oleh agama dan tetap. Yang terakhir ialah konklusi. Kita dapati bahawa masyarakat kontemporari memperolehi semua ilmu pengetahuan daripada pelbagai sumber, tetapi semua ilmu itu berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. Hal ini dapat dijelaskan dan dibuktikan dengan pelbagai kejadian alam semesta yang mematuhi peraturan dan secara tidak langsung sebenarnya dikawal oleh pentadbir yang Maha Agung. Setiap perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai objektif yang tersendiri. Penciptaan setiap perkara di langit dan di bumi telah dijelaskan secara terperinci melalui wahyu yang diturunkan di dalam Al-Quran, dalam hadis dan hadis. Hal ini merangkumi seluruh aspek termasuklah ilmu berkaitan sains, teknologi dan juga kejuruteraan. Sebagai seorang Muslim, seharusnya cakna dengan setiap fakta yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga hadis. Setiap kajian yang dilakukan haruslah selari dengan garis panduan yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis. Gabungan bersepadu antara ilmu sains, teknologi dan kejuruteraan berteraskan Al-Quran dan hadis dapat dilestarikan dengan mantap dan berkesan secara memperolehi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini saya akan membincangkan tentang pelaksanaan prinsip etika dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Menghasilkan penemuan sains, teknologi dan kejuruteraan yang memberikan manfaat. Yang pertama, segala rekaan dan ciptaan yang dihasilkan perlulah mengelakkan daripada berlakunya kerosakan akhlak. Yang kedua, hasil rekaan yang dicetuskan bukan menjadi asbab utama umat Islam menjadi alfa daripada tanggungjawab mereka sebagai seorang umat Islam. Ciptaan mampu mengelakkan daripada berlakunya kerosakan alam yang disebabkan oleh manusia. Dan yang terakhir adalah keselesaan bukanlah peluang bagi para saintis dan para jurutera untuk melakukan penyelidikan sehingga mengetepikan syariah.
penghasilan dan penggunaan teknologi dan kejuruteraan dalam bidang rawatan. Yang pertama adalah menghasilkan rekaan, ciptaan dan teknologi dalam dunia perubatan bagi tujuan merawat, menyembuhkan dan mengubati pesakit untuk menyelamatkan nyawa. Sebagai contoh, pengklonan digunakan bagi tujuan mengatasi kekurangan sel dalam badan. Seterusnya adalah pembedahan plastik, di mana pembedahan plastik digunakan untuk memberikan kesempurnaan dan mengembalikan sifat asal. Manakala pemindahan organ dan penumaan darah juga turut digunakan bagi menyelamatkan nyawa pesakit. Melakukan eksperimen dengan bijaksana tanpa niat yang buruk. Eksperimen yang dijalankan hendaklah berasaskan kebijaksanaan yang mengutamakan keprihatinan kepada nilai manusia dan juga alam. Kajian yang dibuat perlulah memikirkan implikasi yang bakal mengesani kehidupan manusia serta flora dan fauna. Penggunaan plastik untuk menafikan ciptaan Allah adalah dilarang sama sekali. Menggunakan sains, teknologi dan kejuruteraan yang memberikan nilai tambah kepada peningkatan kualiti. Segala ciptaan dan rekaan yang tidak hanya bertujuan untuk komersial maupun profit atau keuntungan, nilai kemanusiaan yang mengutamakan matlamat hidup, kemampuan manusia mencari jalan yang dipermudahkan dan mampu melonjak prestasi manusia sebagai hamba Allah. Ciptaan, rekaan dan inovasi bukan dibuat untuk kepentingan diri sendiri maupun merosakkan dunia. Menghubungkan semua kegiatan dengan alam metafizikal. Elemen ketuhanan dan mencari kebenaran merupakan satu asas ketika pelaksanaan kajian. Namun, setiap aktiviti penyelidikan dan penemuan perlulah berasaskan galakan untuk meneroka khazanah alam berdasarkan etika Islam serta memburu kebenaran wujudnya pencipta. Dorongan ketuhanan dan mencari hakikat serta kebenaran menjadi asas kegiatan penyelidikan para saintis, teknokrat dan juga jurutera. Demikian sajalah perbincangan kami pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.